selaras dengan hasrat kerajaan untuk mencapai 80% imuniti kelompok. Itu yang kita inginkan berikutan dengan keadaan kes harian di Selangor sangat tinggi. Itu yang juga kita dapat menghentikan penularan wabak COVID-19. Baik, itu berkaitan dengan pemberian vaksin di Selangor untuk ditingkatkan kepada orang-orang Selangor. Bersabar, sama-sama kita jaga SOP setakat ini untuk menanti waktunya akan tiba insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak kongsikan juga kepada anda semua berkaitan dengan sumbangan fidyah yang diberikan oleh Majlis Agama Islam Selangor. PKP 3.0 ni pastinya ramai yang terjejas, keluarga-keluarga yang ramai anak terutama sekali yang kurang berkemampuan, ada yang kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Jadi keluarga ini didekati oleh mereka yang ingin memberikan bantuan dan sebagainya. Tak tertinggal juga Majlis Agama Islam Selangor yang menghulurkan bantuan melalui pemberian fidyah. Jadi ayo kita bersama dengan Cik Nurhani Salwa Jamaluddin, Timbalan Setiausaha Operasi Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cik Nurhani, boleh kongsikan dengan kita semua. Sekarang ini apa yang kita dapat tahu adalah pemberian ataupun pengagihan bantuan yang diberikan kepada mereka yang terjejas melalui pemberian secara fidyah ini. Ini jarang-jarang kita dengarkan. Selalunya sumbangan yang diberikan ini berbeza-beza kan dari segi bentuk bantuannya. Jadi mungkin boleh kongsikan. Silakan. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih pada NIM dan juga MSI atas ruang dan peluang yang diberikan kepada pihak MAIS untuk sedikit perkongsian berkaitan dengan program sumbangan fidyah yang pihak MAIS jalankan. Dan seterusnya, kita saya nak menyampaikan di sini bahawa pihak MAIS telah pun memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 2 juta untuk membantu golongan dan keluarga yang terkesan disebabkan pandemik COVID-19 ini. Jadi sumbangan ini kami dapat dan kami ambil daripada peruntukan fidyah yang dibayar oleh orang awam untuk tujuan menunaikan kewajipannya sebab dia nak kena bayar ganti puasa lah sebab dia tak dapat melalui bayaran fidyah. Jadi kita punya kumpulan sasar yang ini adalah golongan yang miskin sementara. Miskin sementara ini disebabkan dia kehilangan pekerjaan ataupun mungkin disebabkan dia terpaksa tak boleh bekerja disebabkan macam contoh sekarang kita dalam pelaksanaan perintah kawalan pergerakan tak dapat nak bekerja. Baik. Dan mungkin juga dicutikan tanpa gaji ataupun mungkin terpaksa dikurangkan gajinya oleh pihak majikan dan atau hilang terus punca pendapatan lah. Jadi itu adalah kami punya kumpulan sasar lah yang kami akan agihkan untuk sumbangan-sumbangan daripada program sumbangan agihan fidyah MAIS ini. Baik. Jadi untuk setakat hari ini, pihak MAIS telah mengagihkan sumbangan kepada 15,418 keluarga penerima dengan jumlah agihan sebanyak 1.541 juta. Jadi sejak kita lancarkan program ini pada tahun lepas, 28 Disember 2020. Jadi sumbangan yang pihak MAIS beri ini termasuklah adalah pack barang makanan asasi yang kita beri kepada keluarga penerima yang memohonlah. Jadi mungkin itu yang saya boleh kongsikan di peringkat awal ya, Anim ya. Ya, bagaimana cara untuk memohon kalau mungkin mereka yang terdengar perlukan juga bantuan yang diberikan diagihkan oleh pihak MAIS? Okey. Untuk pemohon, sebenarnya pihak kami, pihak MAIS, kita telah pun mengadakan kerjasama dengan rakan-rakan strategik di seluruh negeri Selangor. Jadi untuk setakat hari ini, kami mempunyai seramai 489 rakan strategik yang terdiri daripada pihak jabatan dan agensi di Selangor, juga pihak NGOI ataupun Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan dan juga jawatan kuasa masjid dan surau. Jadi bagaimanakah pihak mereka ini, kerjasama yang dibuat ini Anim adalah melalui data-data yang kami perolehi daripada rakan-rakan strategi MAIS yang akan dikemukakan kepada pihak MAIS lah. Mereka membantu kami untuk menyaring dan menyimak data-data yang kami peroleh daripada pemohon. Dan cara agihan adalah pihak MAIS membuat agihan ini melalui anak syarikat MAIS sendiri iaitu Teraju Ekonomi Asnaf. Jadi sebenarnya sebarang persoalan lah yang berkaitan dengan program agihan fidyah MAIS ini bolehlah merujuk kepada pegawai-pegawai kami dengan di pihak MAIS sendiri.
menerusi laman web MAIS sebenarnya. Ya. Mungkin Cik boleh kongsikan juga bagaimana dengan sambutan pembayaran fidyah, sebab kalau kita tahu sekarang ini mungkin ramai juga yang terjejas dari segi kutipan fidyah yang tahun ini ataupun tahun yang ketika kita melanda pandemik ini dengan tahun-tahun sebelum ni. Okey, alhamdulillah. Saya suka sangat soalan yang Anim beri ni sebenarnya. Sebenarnya untuk program bayaran fidyah MAIS ini memang kita sentiasa berterusan. Untuk tahun ini memang kita target untuk yang golongan sasaran ini untuk 2 juta. Sebenarnya kita untuk penerimaan sumbangan fidyah ini memang meningkat setiap tahun. Kalau macam tahun lepas mungkin kita dapat dalam 3 juta. Tahun hadapan kita target untuk dapat lebih daripada inilah Anim sebenarnya. Tapi alhamdulillah kesedaran untuk pembayar fidyah di pihak MAIS ini dan umat Islam sangat baik. Dan kami pun sebenarnya mengalu-alukan dan menyuruhlah kepada umat Islam yang masih lagi belum menunaikan tanggungjawab untuk pembayaran fidyah, boleh membayar fidyah melalui laman web MAIS www.mais.gov.my. Sebab saya sempat juga singgah di punya laman web tu, hanya sangat mudah ya, boleh dilakukan dengan transaksi secara atas talian juga. Betul. Baca sekarang ini masih lagi buka untuk pembayaran fidyah dilakukan? Betul Anim. Kita sepanjang masa kita akan buka untuk pembayaran fidyah. Ya. Dari segi bantuan yang diagikan itu bagaimana? Sekarang ini keadaannya masih lagi bergerak ataupun sebelum PKP, semasa PKP yang pertama bermula telah pun dilakukan? Sama juga seperti mana kita menerima pembayaran fidyah daripada orang awam, pembayaran fidyah berterusan dan juga program sumbangan fidyah ini juga akan diteruskan. Ini adalah fasa pertama untuk sumbangan fidyah untuk 2 juta. Kemungkinan sekiranya kita akan teruskan program ini dari semasa ke semasa sebenarnya. Baik. Kita harapkan yang terbaik. Terima kasih juga berkongsi dengan kita tentang keadaan ini dan inisiatif ini. Cik Nurhani, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga berjaya dan semoga segalanya dipermudahkan. Amin, insya-Allah. Itu dia Cik Nurhani Salwa Jamaluddin, Timbalan Setiausaha Bahagian Operasi Majlis Agama Islam Selangor, berkongsi dengan kita bagaimana kalau mungkin ialah puasa yang dah lepas ini ada mereka yang ingin membayar fidyah. Pastinya inilah waktu